Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, untuk video kes kali ini kita nak membahaskan satu kes yang unsolved, yang belum lagi diselesaikan. Jadi kes ni berlaku di Villisca, Iowa pada abad ke-19. Jadi Villisca ni sebenarnya adalah satu bandar yang baru-baru nak membangun. Dan sebenarnya time tu jumlah penduduk yang ada dekat bandar tu lebih kurang 2,500 orang. So kalau sekarang ni macam lebih kepada pekan macam tu lah kan. So time tu pekan ni dalam proses untuk berkembang. Jadi banyaklah bisnes-bisnes yang baru dijalankan dekat sana. Diorang mula bina jalan-jalan yang baru dan juga pembinaan kereta api untuk memudahkan pengangkutan daripada tempat A ke tempat B. Jadi senanglah orang yang daripada luar bandar tu untuk masuk ke tempat tu, untuk masuk ke Villisca ni. Pada tahun 1912, bandar ni bina satu-satunya tempat untuk simpan senjata-senjata api. Dan diorang simpan aksesori ketenteraan, machine gun, senapang, pistol, peluru dan banyak lagi lah. So tempat ni sendiri sebenarnya dapat pembiayaan daripada negeri Iowa tau. Dan tempat ni sendiri sebenarnya dah jadi satu markas latihan kepada tentera. Kebanyakan orang yang tinggal dekat Villisca ni sendiri pun sebenarnya adalah orang-orang yang pernah pergi berperang. Berperang dalam Perang Dunia Pertama, berperang dalam Perang Dunia Kedua. Termasuklah juga Perang Vietnam dan juga Perang Korea. Ya, boleh kata orang-orang yang tinggal dekat situ memang familiar sangat dengan peperangan. So sebenarnya pekan tu sendiri macam mengalu-alukan kalau orang luar nak datang ke sana. Sebab pekan tu sendiri sedang membangun. Jadi macam menambahkan populasi penduduk dekat sana tu adalah sesuatu yang dititik beratkan. So macam biasa kalau ada satu pekan yang membangun, akan adalah persaingan antara peniaga A dan juga peniaga B. So masing-masing macam bersaing lah untuk menjadi peniaga yang nombor satu dekat situ kan. Dan sebenarnya bukan dalam bidang perniagaan je. Banyak lagi industri yang lain memang semuanya diorang saling duk bersaing antara satu sama lain. Jadi dekat pekan tu jugalah tinggal sepasang suami isteri yang bernama Josiah Moore, 43 tahun, dan juga Sarah Moore yang berumur 39 tahun. So katanya diorang ada 4 orang anak. Anak pertama berumur 11 tahun yang bernama Herman Montgomery. Anak keduanya pula berumur 10 tahun yang bernama Mary Catherine. Anak ketiganya pula berumur 7 tahun yang bernama Arthur Boyd. Dan last kali anak bangsu diorang berumur 5 tahun yang bernama Paul Vernon. Jadi Josiah tadi adalah salah seorang peniaga yang terkenal di Villisca. Dan dia sendiri pun memang cukup terkenal dalam komuniti pekan tu. So time tu pasangan Moore tadi, Josiah dan juga Sarah Moore, diorang ada beli sebuah rumah dekat Villisca pada tahun 1903. Katanya rumah yang dia beli tu adalah rumah jenis tradisional Amerika. Dan rumahnya tu simple je dengan keluasan 1000 meter persegi. So dekat rumah diorang tu ada 3 buah bilik tidur dan 1 bilik air. So gambaran kasar untuk keadaan rumahnya tu macam ni. Bila kita masuk ikut pintu depan ni, kalau kita pergi straight, kita akan jumpa dengan dapur dulu. Dan sebelah kanannya pula ada 2 pintu. Yang satu pintu tu pergi ke arah ruang tamu dan satu pintu lagi pergi ke arah tingkat atas. Jadi dekat ruang tamu tadi sebenarnya ada 1 bilik. Kiranya macam bilik tamu lah kan. Dan kalau kita naik tangga sebelah atasnya pula, mula-mula sekali kita akan jumpa dengan pintu bilik pasangan Moore tadi. Dan bertentangan dengan bilik pasangan Moore ni adalah bilik anak-anak diorang. Jadi kita boleh nampak lah kan gambaran kasar keadaan rumah tu macam mana kan. Okey, pada petang Ahad 9 Jun 1912, diorang sekeluarga nak menghadiri program Hari Kanak-Kanak yang diorang sambut dekat gereja. Dari keluarga Moore ni, dia sangat rapat dengan jiran dia ni. Dan jiran dia sebenarnya ada 2 orang anak perempuan. Kiranya ini jiran yang rumahnya jauh sikit, bukannya jiran yang betul-betul depan rumah tak. Dan nama anak perempuan jiran diorang ni adalah Ina dan Lena. Kiranya dia ni 2 beradik lah. Yang Lena tu berumur 12 tahun, si kakak. Dan Ina ni pula adalah adiknya yang berumur 8 tahun. Jadi budak-budak ni pun mintalah kebenaran dengan mak dengan ayah diorang. Katanya diorang nak pergi sambut Hari Kanak-Kanak dekat gereja bersama-sama dengan keluarga Moore tadi. Jadi boleh tak kalau diorang nak tidur semalam dekat rumah keluarga Moore ni? So mak dengan ayah diorang pun setujulah. Program kanak-kanak tu diadakan dekat gereja dan sebenarnya gereja tu ada dekat je dengan rumah keluarga Moore. Dan Sarah Moore ni merupakan pengarah bersama dekat gereja tu. Kiranya orang yang kata ada pangkat jugalah dekat gereja tu kan. Jadi dekat gereja tu diorang ada buat program
persembahan daripada kanak-kanak ni, daripada kanak-kanak kat sekolah, dan anak-anak dia orang pun macam terlibat juga dalam buat persembahan tu semua. So lepas dia orang dah siap, dah settle dah semua majlis, dia orang pun macam borak-borak sekejap, lepak macam tu lah kan. Dan jam menunjukkan pukul 9.30 malam. Time tu semua orang pun macam beransur pulang ke rumah masing-masing. So diorang semua pun ambil keputusan untuk balik ke rumah. Jadi katanya diorang hanya jalan kaki je daripada gereja tu ke rumah diorang. Nampaklah macam dekat je kan. Dan katanya 9.30 tu diorang bertolak balik, 9.45 diorang dah sampai dah dekat rumah keluarga Moore tadi. Dekat tak dekat jarak daripada gereja ke rumah keluarga Moore tadi, katanya lebih kurang dalam 3 blok macam tu je. Pada keesokan pagi dalam jam 7.30 pagi macam tu, Mary Peckham, jiran yang paling dekat dengan rumah keluarga Moore ni, dia macam pelik. Kenapa ahli keluarga Moore ni tak keluar-keluar rumah lagi? Biasanya time-time macam tu, anak-anak Moore tadi, diorang dah keluar dah bermain lari-lari dekat luar tu kan. Dan Josiah Moore tu pula, dia dah siap-siap dah keluarkan ayam dekat reban. Ataupun mungkin dia dah pergi ke tempat tanaman dia. Tapi pagi tu senyap je, sunyi je. Tak ada aktiviti apa-apa pun yang dilakukan. Dah tu sebab dia macam pelik dengan keadaan macam tu, dan dia pun macam prihatin jugalah kan. So dia pun pergi ketuk pintu keluarga Moore tadi. Ketuk pintu, Assalamualaikum macam tu kan. Tapi tetap juga tak berjawab, dan dia cubalah untuk buka pintu, kukulah tak terkunci kan. Tapi pintunya tu terkunci. So Mary tadi pun pergi ke arah reban ayam, dan dia tengok ayam tu masih lagi dalam reban, tak dilepaskan lagi. Time tu dia macam lepaskan ayam-ayam tu dulu. Jadi Mary tadi pun pergi bagi tahu Rose Moore, iaitu adik kepada Josiah Moore. Dalam pukul 8 pagi, Rose Moore tadi pun sampai dekat rumah Josiah. Dia pun ketuk-ketuklah pintu, ketuk pintu, panggil Josiah, keluarlah oi. Tapi tak menyaut juga. Macam senyap je, sunyi je, macam tak ada orang kat dalam kan. Jadi Rose Moore tadi pun pergi ambil kunci pendua yang memang dia orang simpan dekat depan pintu rumah keluarga Moore tu. Sebab dia tahu kan kat mana tersoroknya kunci pendua tu. So dia ambil kunci tu, lepas tu dia pergi buka rumah tadi. Jadi time ni katanya Mary tadi tunggu dekat beranda, tunggu kat luar lah. So Rose Moore tu je yang masuk ke dalam rumah. Dah melangkah masuk tadi, dia pergi ke arah ruang tamu tapi senyap je, dan dia pun pergi ke bilik tetamu. Dekat situlah dia memang terkejut sangat sebab dia nampak mayat Ina dan juga Lena ada terbaring dalam bilik tu. Katanya mayat diorang berdua ditutupi dengan cadar tilam. Dan dia juga nampak ada kesan darah dekat dengan katil. Rose Moore tadi terus berlari keluar daripada rumah tu dan pergi dapatkan Mary yang tengah tunggu dekat luar. Jadi Rose tadi bagi tahu dekat Mary supaya laporkan benda ni dekat Henry Horton. Katanya minta supaya Henry tu cepat-cepat datang ke sini sebab ada sesuatu yang sangat buruk dah berlaku. Jadi Henry tu sebenarnya adalah primary peace officer dekat Villisca. Kiranya kalau zaman sekarang mungkin macam sheriff ataupun polis macam itulah. Okey, dalam masa yang sama sebenarnya Rose ni dia pergi panggil seorang lelaki yang bernama Ed. Katanya Ed ni adalah pekerja kepada keluarga Moore. Jadi bila Ed tadi dah sampai dalam jam 8.30 pagi, Rose ni minta Ed tu masuk ke dalam rumah untuk cek keadaan rumah. Sebab katanya dia tak sanggup untuk masuk sendiri dan kemungkinan dia terjumpa dengan mayat yang lain, yang mana mayat abang dia sekeluarga lah. Bila Ed tadi dah masuk ke dalam rumah, tak lama lepas tu dia berlari keluar rumah tau. Lepas tu dia terus bagi tahu Rose Moore ni yang setiap bilik yang ada dalam rumah ni semuanya ada mayat. Dia juga bagi tahu yang ada kapak dekat ruang tamu rumah yang seolah-olah macam dah dibersihkan. Kiranya macam kapak tu penuh dengan darah tapi dibersihkan, masih lagi ada kesan-kesan darahnya. Tak lama lepas tu Horton tadi yang katanya polis tadi kan, dia sampai dekat tempat kejadian, sampai dekat rumah tu lah. So diorang semua macam geledah rumah keluarga Moore tu, dan diorang bagi tahu satu berita yang sangat mendukacitakan, iaitu seluruh keluarga Moore dan juga 2 orang tetamu keluarga Moore tu dibunuh secara kejam. Yang mana diorang tu semua dibunuh dengan senjata yang tumpul, yang mana diorang ni percaya itu adalah kapak. Katanya senjata pembunuhan tu pun diorang ada jumpa dekat bilik tetamu tempat diorang jumpa mayat Ina dan juga Lena. So kapak tu sebenarnya adalah milik Josiah. Okey, Dr. J. Clark Cooper adalah doktor yang pertama yang sampai dekat tempat kejadian. So dia menyimpulkan yang pembunuhan ni dah berlaku sekitar jam 5 pagi. Katanya keadaan mayat tu sangat mengerikan dan diorang macam tak boleh nak cam siapa pemilik mayat tu sebab muka diorang memang dah hancur sangat.
Dah tu dia orang jumpa 2 batang rokok yang dah dihabiskan ada dekat lonteng rumah. Katanya itu menunjukkan yang pembunuh tu memang sabarlah menunggu sampaikan seluruh orang yang ada dalam rumah tu tidur dulu, barulah dia orang beraksi. Katanya Josiah tadi dia terima lebih banyak pukulan compare dengan orang lain, dan katanya mukanya ni dah dipotong-potong sampaikan matanya hilang. Jadi daripada bedah siasat ataupun penelitian, diorang pasti yang pembunuh ni dah gunakan bilah kapak yang tajam tu pada Josiah, dan mangsa-mangsa dia yang lain dia gunakan hujung kapak yang tumpul tu. Katanya lepas pembunuh ni pergi bunuh Josiah dan juga Sarah, barulah dia pergi bunuh anak-anak diorang. So anak-anak diorang pun dibunuh dengan cara yang sama, dengan pukulan kapak di bahagian kepala. Lepas pembunuh tadi dah pergi bunuh anak-anak keluarga Moore ni, dia pergi balik ke bilik mak dengan ayah dia. Maksudnya bilik Josiah dengan Sarah ni. Katanya time ni pembunuh tu pergi pukul lagi mayat Josiah dan juga Sarah. Tak tahulah dendam apa yang diorang ada sampaikan diorang buat bertindak macam tu. Dan lepas dah pukul mayat pasangan ni, pembunuh ni macam hentak-hentak kaki macam tu, sebab dekat kasut ni mungkin penuh dengan darah ke apa kan. So katanya dia macam hentak-hentak kasut yang berisi darah tu sebelum dia orang bergerak ke tingkat bawah. Dia orang pergi ke bilik tetamu pula. Jadi para penyiasat ni percaya kesemua mangsa kecuali Lena telah tidur waktu dia orang semua dibunuh. Mereka syak yang Lena ni terbangun tau. Dan Lena tadi macam berusaha untuk melawan, sebab masa orang jumpa mayat dia dalam keadaan melintang, terbaring dekat atas katil tu, dan ada luka dekat bahagian lutut dan juga lengan. Baju tidur yang Lena pakai tu pun dia macam terangkat sikit sampai ke pinggang macam tu. Dan katanya dia tak pakai pakaian dalam. Jadi penegak undang-undang ni diorang buat spekulasi yang mungkin ada penyerangan seksual berlaku dekat sini, ataupun cubaan untuk buat serangan seksual. Tapi bila doktor dah cek, tak ada serangan seksual yang berlaku. Okey, jadi keadaan rumah masa kejadian ni boleh dikatakan ada beberapa poin yang penting untuk membantu penyiasatan ni. Pertama, diorang jumpa ada 4 kilo bacon berbungkus dengan kain ada diletakkan dekat sebelah kapak yang disyaki sebagai senjata pembunuhan tu. So para penyiasat ni percaya yang bacon tu juga merupakan senjata pembunuhan. Jadi diorang pergi ambil bacon yang 4 kilo tadi, pergi bantai keluarga Moore tu sampai mati. Yang kedua, drawer pakaian tu macam diselongkar. Kalau kita fikir mungkin dia nak merompak tak macam tu kan, tapi sebenarnya pembunuh tu cari dulu pakaian ataupun kain, skirt yang diorang boleh gunakan untuk pergi tutup cermin-cermin yang ada dekat rumah tu. So sebelum diorang buat pembunuhan tu, diorang pergi ambil dulu kain dan diorang pergi tutup cermin tingkap yang ada dekat rumah tu. Mungkin sebab dia tak nak orang luar nampak apa yang berlaku dalam rumah kan. Okey, ketiga, dekat bahagian dapur tu ada satu pinggan yang ada makanan kat dalam tu tapi masih lagi belum dimakan. Dan dekat situ juga ada satu besen air yang penuh dengan darah. Dia bukan macam penuh dengan darah tau, tapi dia macam air yang berwarna merah. Yang keempat, semua mangsa dijumpai ada kat dalam bilik dan semua kepala mangsa ditutupi dengan kain, yang mana semua mangsa sebenarnya dipukul sebanyak 20 ke 30 kali dengan menggunakan kapak dekat bahagian kepala. Dah tak ada rupa kepala dah, serius lah. 20 ke 30 kali dengan kapak yang berat dengan bacon yang 4 kilo. Yang kelima, dekat bahagian shilling ada banyak sangat kesan-kesan yang macam mungkin kesan terkena kapak. Ya, para penyiasat percaya kesan-kesan tu semua hasil daripada ayunan kapak. Sebab dia orang macam nak ayun, nak pukul si mangsa ni, dan ayunan tu sebenarnya macam terkena shilling. Mungkin shilling kat rumah dia orang tu macam tak terlalu tinggi lah, tak macam rumah-rumah kita kan. Keenam, ada lampu minyak tanah dekat katil bilik pasangan Moore, dan lampu yang lebih kurang sama juga diorang jumpa ada dekat dalam bilik Ina dan juga Lena. Sebenarnya ada satu benda yang paling pelik dekat sini. Semua pintu terkunci tau, terkunci daripada dalam. Maksudnya pembunuh tu lepas dah bunuh semua yang ada dalam rumah tu, dia keluar daripada rumah dan dia kunci balik rumah. Dan yang paling peliknya, kalau nak kunci pintu tu kena kunci dekat sebelah dalam tau, kecuali si pembunuh ni ada kunci pendua, atau mungkin dia tahu kot dekat mana kunci pendua tu tersimpan kan.
Sebab satu hal lagi, sebenarnya tak ada tanda-tanda yang rumah tu dipecah masuk. Memang pelik lah dekat situ. Macam dia tahu je dekat mana kunci kedua tu disorokkan kan. Okey, seiring berjalannya waktu, banyaklah suspek-suspek yang muncul. Termasuklah pendeta George Kelly, Frank F. Jones, William Mansfield, Gavin Mitchell dan juga Henry Lee Moore. Jadi Henry Lee Moore ni tak ada kaitan langsung dengan ahli keluarga Moore. Okey, sekarang kita kenal satu-satu siapa suspek utama kes ni. Suspek yang pertama adalah Lynn George Jacqueline Kelly. Katanya George ni sebenarnya adalah seorang menteri kelahiran Inggeris yang kebetulan pula dia memang ada dekat bandar Villisca pada malam tu. Katanya pada 8 Jun 1912, dia datang ke Villisca untuk mengajar di program Hari Kanak-Kanak tu. Kiranya program yang sama yang keluarga Moore tadi pergi. Dan George ni dah tinggalkan bandar tu dalam pukul 5 ke 5:30 pagi. So dia tinggalkan bandar tu beberapa jam je sebelum mayat keluarga Moore tu dijumpai. Katanya 2 minggu lepas pembunuhan tadi, dia datang balik ke Villisca. Dan time tu dia pergi join pasukan penyiasat untuk siasat siapa pembunuh keluarga Moore. Sebenarnya time tu dia tipu tau. Dia cakap dia adalah salah seorang ahli penyiasat. So sebab dia dah claim yang dia penyiasat tadi, dia boleh join untuk masuk ke rumah keluarga Moore untuk pergi siasat dengan lebih teliti. So pelik juga masa tu, macam mana dia kenal pasti sama ada orang tu adalah penyiasat. Takkanlah semata-mata orang tu cakap, "Hey, aku penyiasat, jadi aku nak masuk juga ke rumah ni untuk siasat apa yang tengah berlaku." So geng-geng penyiasat yang lain pun kata, "Oh, dia penyiasat, boleh-boleh, benarkan masuk." Macam tu. Sebab kalau zaman sekarang kan kita, "Oh, kau penyiasat, mana badge? Mana badge?" Macam tu kan. Tak lama lepas tu para penyiasat tadi tahu yang si George ni bukan penyiasat. So time tu semua orang macam tumpukan perhatian pada dia lah. Diorang terus cari gali info-info yang berkenaan dengan George ni. Okey, George ni sebenarnya digambarkan sebagai seorang yang pelik. Sebab katanya dia suka merayau-rayau pada waktu malam. Mungkin pada zaman tu merayau pada waktu malam ataupun berjalan-jalan pada waktu malam seseorang itu tak diamalkan. Itu memang pelik lah. Kalau zaman sekarang ni kan, kalau pukul 12 malam, pukul 1 pagi, ada lagi yang kat luar. Tapi bukan zaman Covid ni lah. Dia juga sebenarnya dituduh mengintip. Dan juga beberapa kali dia minta gadis-gadis muda ni supaya berbogel untuk dia. Jadi George ni juga sebenarnya dilaporkan mengalami gangguan mental masa dia remaja. Dan tak lama lepas tu dia masuk ke hospital mental. Kat sanalah dia mula tunjukkan minat terhadap kes pembunuhan ni. Dan katanya banyak jugalah dia tulis surat dekat pihak polis, pihak penyiasat dan juga ahli keluarga mangsa. So sebenarnya benda ni macam menimbulkan syak wasangka para penyiasat ni tau. So ada seorang penyiasat persendirian, dia pergi balas balik surat George tadi. Lepas tu penyiasat tadi minta supaya George ni ceritakan secara terperinci apa sebenarnya yang dah berlaku. Lepas tu George tadi jawab secara terperinci. Dia ngaku yang mungkin dia dah terdengar bunyi dan mungkin dia adalah saksi kepada pembunuhan tu. Tapi itulah sebab penyakit mental dia masa tu dah semua orang tahu. So macam kenyataan dia tu pun dipertikaikan oleh para penyiasat ni. Yelah, sama ada dia tahu secara terperinci tu sebab dia yang buat, ataupun sebenarnya itu adalah apa yang dia bayangkan dalam kepala dia yang mungkin berlaku pada malam tu. So kiranya macam itu adalah imajinasi dia lah. Benda itulah yang menjadi questionable dekat situ. Jadi katanya pada tahun 1914, 2 tahun selepas pembunuhan tu, George tadi ditangkap sebab dia mengirim bahan lucah melalui surat. Katanya dia secara seksual mengganggu seorang wanita yang mohon kerja. Kiranya dia offer kerja, dia perlukan seorang setiausaha. Lepas tu ada seorang perempuan datang untuk temuduga dan dia ganggu perempuan tu secara seksual. So tak lama lepas tu dia dihantar ke hospital St. Elizabeth, katanya hospital mental juga dekat Washington DC. Jadi time ni para penyiasat buat spekulasi yang mengatakan mungkin George ni adalah pembunuh kepada keluarga Moore. Pada tahun 1917, George tadi ditangkap sebab membunuh keluarga Moore. Pada 31 Ogos pukul 8 pagi, George tadi dah buat pengakuan yang dia dah bunuh keluarga Moore. Dan dia cakap yang Tuhan ni bagi petunjuk dekat dia. Dengan kata-kata, penderitaan kanak-kanak tu datang kepada aku. Tapi selepas 2 perbicaraan berasingan, dia dibebaskan. Jadi katanya perbicaraan yang pertama tu, dia tak ada kata sepakat daripada juri. Dan bila masuk ke perbicaraan kedua,
dia diputuskan tak bersalah. Suspek yang kedua adalah Frank F. Jones. Nama penuh dia adalah Frank Fernando Jones. So sebenarnya dia ni adalah salah seorang penduduk di Villisca dan merupakan ahli senat di negeri Iowa. So dia ni macam VVIP lah kan, macam Pak Menteri kan. Okey, katanya Josiah Moore tadi dah bekerja dengan Frank di kedai alat-alatan dia selama bertahun-tahun. Dan tak lama lepas tu Josiah tadi pergi buka kedai sendiri, kedai alat-alatan juga. Katanya Josiah tadi dah ambil alih perniagaan daripada Frank, termasuklah juga dengan pengedar Frank yang sangat berjaya. Maksudnya lepas Josiah tadi buka kedai sendiri, dia yang mendominasikan perniagaan alat-alatan ni. Jadi alat-alatan ni mungkin macam kedai hardware lah kalau sekarang ni kan. Tambah pula Josiah tadi macam kenal dengan semua supplier kan. Macam senang lah dia nak buka kedai sendiri dan cepatlah sikit maju. Okey, ada kabar angin yang mengatakan Josiah tadi dia ada hubungan sulit dengan menantunya Frank ni. Tapi tak ada bukti yang konkret yang mengatakan mereka memang ada hubungan. Okey, suspek yang ketiga adalah William Mansfield. Okey, ada teori lain sebenarnya yang mengatakan Senator Frank John tadi dia pergi upah si William ni untuk pergi bunuh keluarga Moore. Jadi siapa William ni kan? Sebenarnya William ni dipercayai adalah seorang pembunuh bersiri sebab dia dah bunuh isteri, bayi dan bapa mertua dia pada 5 Julai 1914. Kebetulan pula dia pergi bunuh diorang semua 2 tahun selepas dia bunuh keluarga Moore. Jadi lepas dia dah pergi bunuh keluarga Moore tadi, 2 tahun lepas tu dia pergi bunuh ahli keluarga dia sendiri menggunakan metod yang sama, cara yang sama. So memang disyaki lah dekat situ kan. Dan sebenarnya William ni sendiri sangat banyak rekod membunuh menggunakan kapak. Cuma para penyiasat ni syak je, tapi tak ada bukti yang untuk mendakwa dia membuat pembunuhan tu. Maksudnya dekat sini ada berlaku pembunuhan kapak dekat sana, lepas tu dia orang syak, ish, William ni, sebab William ada kat tempat kejadian kan. Tapi bukti tak ada. Tak ada yang meluru ke arah dia. Lepas tu dekat sana pula pembunuhan kapak, oh William ada juga. Tapi sama juga, tak ada bukti yang mengatakan dia yang buat. Macam itulah. Katanya William ni juga dipercayai dah membuat pembunuhan kapak dekat Paula, Kansas, iaitu 4 hari je sebelum pembunuhan keluarga Moore. Sebenarnya para penyiasat ni syak dialah yang buat pembunuhan Jenny Peterson dan juga Jenny Miller yang berlaku di Illinois. Katanya setiap lokasi pembunuhan yang dia buat, yang kemungkinan dia buat, ada kemudahan kereta api. Dan semua pembunuhan tu dibuat dengan cara yang hampir sama. Tapi sayangnya William tadi dibebaskan selepas juri besar tolak untuk mendakwa dia dengan alasan dia ada alibi. Dah tu katanya 9 bulan sebelum pembunuhan keluarga Moore tu, ada lagi berlaku pembunuhan kapak yang lebih kurang sama berlaku di Colorado Springs. Jadi kes yang berlaku dekat Colorado ni katanya lebih kurang sama sebiji dengan apa yang berlaku dekat keluarga Moore. Masa ni pembunuh tu pergi bunuh Wayne dengan isterinya, dengan anak-anak dia dan juga Puan Burnham. So diorang semua sama juga, diorang dibunuh dengan kapak. Dan macam mana para penyiasat ni boleh kata kes ni macam agak-agak mirip, sebab selain daripada mangsa-mangsa ni semua dibunuh dengan kapak, katanya dekat keluarga Moore ni pembunuh tu pergi gunakan sarung tilam untuk pergi tutup tingkap supaya orang-orang yang kat luar lalang nanti taklah nampak apa yang berlaku dalam rumah tu kan. Jadi bukan sarung tilam je yang diorang gunakan, ada juga diorang pergi gantung apron, lepas tu pergi gantung skirt, benda-benda yang diorang dah selongkar lah daripada kabinet tadi kan. Okey, pembunuhan yang berlaku dekat Colorado Springs ni pula, katanya dia pergi cuci ataupun sapu darah yang ada dekat kapak dan juga dia pergi tutup kepala mangsa dengan sarung tilam. Yang macam saya ceritakan tadi, benda ni juga yang berlaku dekat rumah keluarga Moore. Tak habis dekat situ, ada lagi 2 kes yang sama mirip, kes pembunuhan yang menggunakan kapak juga yang dah berlaku dekat Ellsworth di Paula dekat daerah Kansas. Jadi kata bukan 1, bukan 2, bukan 3, memang banyak gila kes-kes pembunuhan yang melibatkan kapak. Dan kes-kes tu semua memang sangat mirip dan para penyiasat ni percaya yang benda tu, pembunuh tu adalah orang yang sama. Bukan tu je, sebenarnya ada lagi 2 pembunuhan yang menggunakan kapak dekat sepanjang jalan Pasifik Selatan daripada tahun 1911 ke 1912. Jadi kat sini terbukti memang
banyak gila pembunuhan yang lebih kurang sama, tapi sampai sekarang pun pembunuh tu tak dapat nak ditangkap lagi, tak dapat nak dipastikan siapa orang tu. Dekat Kansas City pula ada 2 orang detektif yang memang menyiasat kes-kes pembunuhan yang berlaku dekat sana, dan sebenarnya si William ni lah adalah suspek utama diorang. So diorang kenal William ni sebagai seorang pembunuh bersiri yang ketagih kokain. Salah seorang detektif dekat Kansas tu yang menyiasat kes ni namanya adalah Detektif James. Detektif James ni cakap yang kemiripan kes-kes tu semua dibuat oleh orang yang sama, dan katanya dia boleh buktikan yang William ni memang hadir di setiap kejadian jenayah yang berlaku. Okey, Detektif James tadi dia macam bagi tahulah ciri-ciri pembunuhan ni, ataupun boleh kata modus operandi kan, modus operandi untuk membuat pembunuhan ni. Katanya dalam setiap pembunuhan tu mangsa akan ditetak sampai mati dengan kapak, dan cermin rumah pula akan ditutup dengan sesuatu, dengan kain ke dengan apa ke kan. Lepas tu lampu minyak tanah yang cerobongnya tu ditutup akan ditinggalkan dekat kaki tempat tidur ataupun dekat dengan katil lah, dan akan ada sebuah besin yang ada air yang color merah kat dalamnya, yang pihak penyiasat ni percaya pembunuh tadi pergi basuh dulu tangan dia ke, pergi basuh apa ke kat dalam besin tu. Jadi besin tu biasanya akan ada dekat bahagian dapur. So kalau korang dengar ciri-ciri yang saya dah bacakan yang awal-awal cerita tadi, memang inilah ciri-ciri yang sama yang dah jadi dekat rumah keluarga Moore tu kan. Dan katanya Detektif James ni, dalam setiap pembunuhan tu, pembunuh tu macam sedaya upaya mengelakkan untuk meninggal cap jari. Para penyiasat ni syak yang pembunuh tadi ada pakai sarung tangan, sebab memang tak ada langsung cap jari yang tertinggal. Dan menurut Detektif James tadi, itu adalah bukti kuat yang mengatakan orang yang dah melakukan semua pembunuhan tu adalah si William. Sebab katanya cap jari si William ni memang ada dekat dalam fail penjara tentera yang ada dekat Leavenworth. Okey, pada tahun 1916, Detektif James tadi berjaya yakinkan juri besar untuk buka siasatan, dan juga si William ni ditangkap. Okey, dah ditangkap tadi, William tadi pun dibawa ke Montgomery County yang dia daripada Kansas City tadi kan. Tapi bila diorang semak rekod gaji, katanya rekod gaji tu adalah alibi yang kukuh yang membuktikan bahawa si William ni tak terlibat dalam pembunuhan tu. Sebab rekod gaji tu menunjukkan yang dia bekerja pada hari pembunuhan tu. So sebab dah ada alibi yang kuat tadi, dia pun dibebaskan lah. Dan si William tadi pun mungkin dia tak puas hati lah kot ditangkap kan. Lepas tu dia pergi buat tuntutan atas dakwaan Detektif James tadi kepada dia. Katanya time tu dia dapat pampasan sebanyak $2,225. Jadi Detektif James ni percaya yang sebenarnya hal ni ada campur tangan daripada Frank Jones. Sebab kenapa si William ni boleh pergi bunuh keluarga Morse tadi, katanya Frank Jones itulah yang pergi bayar si William ni kan, supaya pergi bunuh keluarga Moore. Sebab apa? Sebab dia tak puas hati. Yang kata pekerja dia berhenti kerja, lepas tu pergi buka kedai sendiri, lepas tu boleh conquer dia punya bisnes. Macam itulah, dia macam tak puas hati lah kan. So dia pun pergi bayar si William ni untuk pergi bunuh keluarga Moore. Tapi itu macam teori yang para penyiasat ni buat lah. Jadi untuk kes pembunuhan keluarga Moore ni, boleh dikatakan ada saksi. Tak tahulah kita panggil saksi ke, tapi bukanlah saksi yang melihat kejadian tu berlaku tau. Cuma saksi yang mendengar ada orang yang merancang pembunuhan keluarga Moore. Mungkin kita boleh panggil saksi secara tak langsung lah kan. Ada seorang pemilik restoran daripada Shenandoah, Iowa yang namanya R.H. Thorpe. Katanya dia dapat cam yang si William ni lah lelaki yang dia nampak pada pagi hari selepas pembunuhan keluarga Moore tu. Dan time tu dia nampak si William ni tengah menaiki kereta api. Thorpe tadi cakap yang si William ni tengah berjalan kaki daripada Villisca dan naik kereta api dekat Clarinda. Jadi kalau betul lah orang yang dia nampak tu memang William, maksudnya alibi yang kononnya dia bekerja pada hari pembunuhan tu, itu adalah palsu lah. Tak lama lepas tu ada pula laporan daripada Puan Vina. Dia beritahu yang dia terdengar ada 3 orang lelaki yang tengah berbincang kat dalam hutan tu, dan diorang semua macam merancang pembunuhan keluarga Moore. So sebenarnya Puan Vina tadi dengar diorang tu semua berbincang beberapa jam je sebelum pembunuhan tu berlaku. Tapi itulah, tetap juga tak ada kesudahan. Tak tahu juga siapa yang dah bunuh keluarga ni. Suspek yang keempat ni adalah Henry Lee Moore.
Macam yang saya kata tadi lah, Henry Lee Moore ni dia tak ada kaitan langsung dengan keluarga Moore. Jadi katanya Henry ni sendiri adalah suspek pembunuhan berantai. Dia disabitkan atas pembunuhan ibu dan juga nenek dia beberapa bulan je sebelum pembunuhan keluarga Moore. Dan senjata pilihan dia adalah kapak. Jadi pembunuhan yang berlaku dengan ibu dan juga nenek dia tu katanya memang ada persamaan dengan pembunuhan yang berlaku dekat keluarga Moore. So sebab itulah dia pun macam jadi salah seorang suspek juga. Okey, suspek yang kelima pula adalah Sam Moyer. Katanya Sam Moyer ni adalah abang ipar kepada Josiah Moore. Dan Sam Moyer ni sebenarnya dia selalu mengancam untuk bunuh Josiah Moore. Tapi bila para penyiasat ni cek dia punya alibi, ya, dia pun ada alibi yang kukuh juga. So, sampai sekarang pun kes ni masih lagi kekal misteri. Tak tahu siapa pelakunya, siapa pembunuh sekarang ni. Okey, kebanyakan bangunan-bangunan lama yang ada dekat Villisca dah pun dirobohkan. Tapi rumah keluarga Moore ni, diorang macam stay dekat sana masih lagi dikekalkan dan diorang daftarkan di bawah senarai bangunan bersejarah. Katanya rumah tu pun kita boleh lawati. Kita boleh masuk ke rumah tu, teroka, tak tahulah nak teroka apa kan. Ya, tapi boleh lah. Katanya dengan bayaran sebanyak $10 sahaja. Jadi bila dah tempat pembunuhan, bangunan lama, mestilah ada orang-orang yang mencari hantu yang pergi ke sana, lepas tu panggil, "Hoi, gerakkan barang." Macam tu kan. So macam adalah para paranormal yang pergi ke sana untuk buat paranormal activity dan diorang ada dengar suara-suara itu, suara-suara ini, tapi yelah, tak heranlah, memang bangunan lama. So tak heranlah kalau ada kan. The end. Okay, persoalannya sekarang ni, siapa pembunuhnya? Tapi kalau daripada teori, saya memang percaya sangat si William lah pembunuh dia. Tiba-tiba nak crack the case kan. Yelah, logik lah kan. Reason dah ada. Si Frank Jones tadi dah bayar si William supaya si William ni boleh pergi bunuh keluarga Moore. Dan kenapa dia nak bunuh sangat keluarga Moore tu? Sebab keluarga Moore tu dah jadi macam persaingan perniagaan dia. Tu macam logik kat situ, logik. Dan si William ni pula memang kata disyaki sebagai pembunuh bersiri. Kan? Dengan detektif James tadi dah cakap dah, setiap tempat tu dia boleh pastikan yang si William ni memang ada ke tempat tu. Jadi, betul ke dia bekerja pada hari kejadian? Oh, tiba-tiba crack the case. Main. Dan yang tak boleh belah tu, kenapalah dia boleh pergi bunuh budak-budak tu semua? Kalau betul pun macam dengki, macam nak jatuhkan bisnes orang tu kan, dah nak bunuh orang tu sangat, pergilah bunuh mak dengan ayahnya je kan. Tak payahlah dengan budak-budak kecil tu sekali. Dia orang bukannya boleh nak handle bisnes yang besar-besar tu pun. Tapi itulah, lebih baik tak payah membunuh. Bila kita nak selesaikan masalah ni. Okeylah, kita tak payah nak selesaikan masalah ni. Nanti kalau dah selesaikan nanti kita report balik. Okey? Jadi saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.